warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atilia binti Abdul Muttalib akan membentangkan tajuk saya pada hari ini, iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). PBB merupakan sebuah badan dunia yang memainkan peranan di dalam pelbagai aspek untuk kebaikan bersama, bermula apabila berlakunya Perang Dunia Pertama. Selepas itu diwujudkan satu pakatan antarabangsa yang dinamakan Liga Bangsa. Tiga bangsa ini bertujuan mengekalkan perdamaian di dunia dengan cara perundingan, bermuafakat dan bertukar-tukar fikiran antara negara-negara anggotanya. Penubuhan Liga Bangsa ternyata gagal apabila tercetusnya Perang Dunia Kedua. Kegagalan Liga Bangsa telah menyebabkan beberapa negara anggota bersidang di Istana St. James di London bagi menentangi satu peristirahat menentang sebarang percubaan dan mana-mana negara daripada membuat pakatan berdamai secara berasingan. Pada Ogos 1941, Franklin D. Roosevelt dan Winston Churchill telah membuat peristirahat yang dinamakan Piagam Atlantik. Piagam ini dijadikan asas pembentukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada Januari 1942, satu dokumen telah ditandatangani antara empat kuasa besar, iaitu Franklin D. Roosevelt dari Amerika Syarikat, Winston Churchill dari Britain, Maxim Litvinov dari Rusia dan T.V. Soong dari China. Tujuan mereka menandatangani dokumen ini adalah mereka berikrar bagi menamatkan perang dan mengikat kerajaan-kerajaan yang menandatangani dokumen itu daripada membuat sebarang pakatan perdamaian sementara secara berasingan dengan pihak musuh. Dokumen ini kemudian dikenali sebagai Peristirahat Bangsa-Bangsa Bersatu. Di sinilah buat pertama kalinya istilah United Nations digunakan. Pada Oktober 1943, satu mesyuarat telah diadakan di Moskow, Rusia. Wakil-wakil yang hadir adalah dari Rusia, Britain, Amerika Syarikat dan China. Mereka menentangi satu peristirahat yang mereka bersetuju mewujudkan keamanan serta perdamaian. Peristirahat ini dikenali sebagai Peristirahat Moskow. Pada Oktober 1944, empat kuasa besar ini bertemu lagi di ladang Dumbarton Oaks, Amerika Syarikat. Persidangan ini bertujuan bagi menentukan perkara-perkara yang menjadi asas perjuangan pertubuhan ini. Persidangan ini bersetuju bahawa tanggungjawab keamanan dan keselamatan dunia diserahkan kepada kuasa-kuasa besar dan beberapa buah negara lain yang akan dipilih. Persidangan Dumbarton Oaks telah mencadangkan supaya membentuk empat lagi cawangan PBB, iaitu Perhimpunan Agung, Mahkamah Keadilan Antarabangsa, Jabatan Setiausaha dan Majlis Ekonomi dan Masyarakat. Pada Februari 1945, cara mengundi dalam Majlis Keselamatan telah diputuskan oleh lima kuasa besar, iaitu Amerika Syarikat, Rusia, Britain, Perancis dan China. Lima kuasa besar ini akan dilantik sebagai anggota tetap Majlis Keselamatan dan diberi kuasa veto. Pada April 1945, satu lagi persidangan telah diadakan di San Francisco. Ini adalah tujuan bagi mengubah piagam PBB. Perkara yang paling dipertikaikan dalam persidangan ini ialah kuasa veto yang diberikan kepada anggota tetap Majlis Keselamatan. Walaupun negara-negara lain membantah pemberian istimewa itu, namun lima kuasa besar tetap mempertahankan kuasa veto yang diberikan kepada mereka. Pada 24 Oktober 1945, setelah beberapa siri pertemuan, lahirlah PBB. 51 buah negara telah menandatangani peristirahat PBB di San Francisco. Negara-negara ini dianggap sebagai ahli asal pertubuhan dunia ini. Pejabat PBB asalnya terletak di San Francisco sebelum berpindah ke New York pada 1946. PBB dianggotai 51 negara tetapi meningkat kepada 191 buah negara dengan penyertaan Timor Leste. Malaysia menjadi anggota PBB ke-92 pada September 1997, iaitu selepas mencapai kemerdekaan. Negara harus akur dengan piagam PBB, iaitu satu perjanjian antarabangsa yang mengalukan prinsip-prinsip asas hubungan antarabangsa. Di sini terdapat 4 matlamat piagam PBB. Yang pertama, menjamin keamanan dan keselamatan dunia. Kedua, menggalakkan hubungan berbaik-baik antara negara anggota. Ketiga, bekerjasama dalam menyelesaikan masalah antarabangsa dan melindungi hak asasi manusia tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit. Dan terakhir, menjadi pusat bagi mengharmonikan tindakan negara-negara anggota.
Di sini terdapat 6 jenis badan utama Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu Majlis Perhimpunan Agung, Majlis Keselamatan, Majlis Amanah, Majlis Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Keadilan Antarabangsa dan Jabatan Urus Setiap atau Sekretariat. Yang pertama, Majlis Perhimpunan Agung. Perhimpunan Agung PBB terbesar terdiri daripada semua ahli pertubuhan PBB. Perhimpunan Agung berfungsi sebagai forum untuk ahli-ahlinya membahaskan isu dan permasalahan berkaitan politik, sosial dan ekonomi dunia. Wakil-wakil negara anggota diberi peluang untuk berucap di majlis ini. Persidangan ini berlaku 1 kali setiap tahun. Isu dahsyat ditentukan dengan undian 2 daripada 3 ahli termasuk undi 5 ahli tetap Majlis Keselamatan. Antara isu-isu dasar yang dibicarakan, yang pertama ialah tindakan menyiasat sebarang konflik antarabangsa yang mengancam keselamatan dunia. Yang kedua, tindakan mengenakan sekatan ekonomi dan diplomatik. Di Majlis Perhimpunan Agung ini, 5 bahasa utama yang digunakan dalam majlis ini iaitu Perancis, Bahasa Inggeris, Sepanyol, Jerman dan China. Namun, perwakilan boleh berucap dalam sebarang bahasa kerana terdapat perkhidmatan terjemahan serentak di majlis ini. Tun Dr. Ismail Abdul Rahman merupakan wakil pertama Malaysia yang berucap dalam majlis ini. Tan Sri Razali Ismail telah dipilih sebagai Presiden Perhimpunan Agung untuk sesi ke-51 pada tahun 1996. Yang kedua ialah Majlis Keselamatan. Majlis Keselamatan merupakan badan terpenting dalam PBB yang bertanggungjawab menjaga keamanan dan keselamatan dunia. Majlis Keselamatan ini hanya dianggotai oleh 15 sebuah negara, namun hanya 5 anggota tetap iaitu dari Amerika Syarikat, Rusia, Britain, Perancis dan China. 6 ahli biasa dilantik 2 tahun sekali. Selepas tahun 1965, jumlah ahli biasa ditambah menjadi 10. Anggota tetap ini mempunyai kuasa veto, iaitu kuasa pembatalan sebarang keputusan majlis. Sebarang keputusan PBB harus mendapat persetujuan ke-5 anggota tetap. Objektif utama Majlis Keselamatan adalah untuk mendengar, membincang dan menyelesaikan isu pertelingkahan antara negara anggota. Majlis Keselamatan PBB merupakan alat yang paling berkuasa dalam PBB yang bertanggungjawab memelihara keamanan dan keselamatan antara negara. Keputusan-keputusan Majlis Keselamatan dinamakan Ketetapan Majlis Keselamatan PBB. Jawatan pengurusi dalam Majlis Keselamatan berubah setiap bulan. Yang ketiga ialah Majlis Amanah. Majlis Amanah bertanggungjawab menyelia wilayah-wilayah antarabangsa yang diamanahkan di bawah pentadbiran PBB. Fungsi utama majlis ini adalah menyediakan negara-negara yang diamanahkan kepadanya untuk membentuk kerajaan sendiri. Anggota Majlis Amanah terdiri daripada yang pertama, negara yang mentadbir wilayah amanah. Kedua, anggota tetap Majlis Keselamatan yang mentadbir wilayah amanah. Ketiga, anggota yang dipilih oleh Perhimpunan Agung. Yang keempat ialah Majlis Ekonomi dan Sosial. Fungsinya ialah untuk menguruskan hal ekonomi dan sosial negara anggota PBB. Ia terdiri daripada 54 ahli yang dilantik bagi tempoh 3 tahun. Majlis ini akan bersidang 2 kali setahun. Pusat kegiatan majlis ini terletak di Eropah, Asia, Asia Timur, Amerika Latin dan Afrika. Terdapat beberapa agensi yang membantu kegiatan majlis ini, iaitu Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan PBB, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Pertubuhan Makanan dan Pertanian, Tabung Kewangan Antarabangsa, Pertubuhan Buruh Antarabangsa, Tabung Kanak-kanak, Pertubuhan Penerbangan Awam, Persuruhjayaan Tinggi tentang Orang Pelarian PBB. Antara agensi-agensinya ialah Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan UNESCO, ditubuhkan pada tahun 1945, pejabatnya terletak di Paris, Perancis. Tujuannya ialah membantu negara-negara anggotanya membina keupayaan manusia dan institusinya dalam pelbagai bidang. Fungsinya juga
sebagai pusat penyebaran maklumat serta pengetahuan. Ia juga menggalakkan kerjasama antarabangsa dalam anggotanya dalam bidang pendidikan sains, sosial, kebudayaan dan komunikasi. Seterusnya, Perserojaaan Tinggi tentang Orang Pelarian UNHCR, ia bertanggungjawab untuk memimpin dan menyelaraskan tindakan antarabangsa bagi perlindungan orang pelarian dan menyelesaikan masalah mereka. Tujuan utamanya ialah membantu orang pelarian kembali ke negara asal mereka atau menetap di negara lain. Contohnya masa Perang Kosovo, Bosnia, pelarian Vietnam, Afghanistan, Iraq dan sebagainya. Ia juga memastikan bahawa setiap pelarian berhak mendapat syurga iaitu perlindungan di negara lain. Selain itu, melindungi hak dan kebajikan pelarian. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), ia mempunyai beribu-ribu pejabat di Geneva, Switzerland. Ia berfungsi sebagai pertubuhan untuk meningkatkan taraf kesihatan manusia sejagat. Kempen-kempen yang telah dilancarkan oleh WHO ialah kempen membasmi demam kepialu pada tahun 1955 hingga 1964, kempen imunisasi penyakit rubella, kempen membasmi AIDS. Seterusnya, Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO) terletak di Rom, Itali. Kegiatan yang merangkumi Pertubuhan Makanan dan Pertanian ialah pertanian, pemakanan, perikanan, perhutanan dan perekonomian. Matlamat utama ialah untuk meningkatkan pengeluaran makanan, membaiki sistem agihan makanan dan mengatasi masalah kebuluran di negara-negara miskin. Seterusnya, menghulurkan bantuan makanan kepada mangsa kebuluran di Somalia, Korea Utara, Afghanistan, Iraq dan mangsa perang di Bosnia dan Kosovo. Seterusnya, Tabung Kewangan Antarabangsa, organisasi antarabangsa yang terdiri daripada 108 buah negara anggota. Fungsi pertubuhan ini ialah untuk menggalakkan kerjasama kewangan antarabangsa seperti menyediakan badan perundingan bagi masalah kewangan antarabangsa. Seterusnya, mentadbirkan pertukaran wang asing dan memelihara pertukaran wang asing yang teratur dalam negara anggota. Yang terakhir, memberi bantuan kewangan kepada negara-negara yang mengalami krisis. Seterusnya, Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) ditubuhkan pada 1910 semasa penubuhan Liga Bangsa dan masih dikekalkan selepas penubuhan PBB. ILO menegakkan keadilan sosial khasnya untuk golongan pekerja. Ia juga menggiatkan usaha membenteras buruh kanak-kanak. ILO mengubah standard buruh antarabangsa dengan menetapkan standard hak-hak asasi buruh yang minimum seperti kebebasan untuk berpersatuan, hak untuk mengendalikan persatuan, perjanjian kolektif, pemansuhan buruh paksa, kesamaan peluang dan layanan. ILO juga menggalakkan pembangunan organisasi majikan dan pekerja yang bebas serta menyediakan latihan dan khidmat nasihat kepada organisasi itu. Selain itu, Tabung Kanak-kanak UNICEF, ia berfungsi sebagai memastikan kanak-kanak mendapat makanan, meningkatkan taraf hidup kanak-kanak. Selain itu, mengatasi masalah kemiskinan, keganasan, penyakit dan diskriminasi. Seterusnya, menggalakkan kanak-kanak perempuan menerima pendidikan. Dan terakhir, memastikan kanak-kanak menerima imunisasi daripada penyakit biasa. Agensi yang terakhir ialah Pertubuhan Penerbangan Awam. Ia merupakan badan penyelas bagi penerbangan awam. Tugas utamanya adalah bertanggungjawab terhadap prinsip dan teknik perhubungan udara antarabangsa untuk menjamin keselamatan dan perkembangan yang teratur. Seterusnya, menentukan kod-kod untuk lapangan terbang dan penerbangan seluruh dunia. Dan terakhir, menetapkan piawaian keselamatan bagi penerbangan udara. Mahkamah yang seterusnya ialah Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Ia bertempat di Hague, Holland, berfungsi untuk menyelesaikan pertikaian undang-undang oleh ahli-ahli negara. 15 orang hakim dipilih oleh Majlis Pimpinan Agung dan Majlis Keselamatan. Hakim dipilih melalui pengundian berasingan kriteria iaitu terdiri daripada warga negara berlainan, mewakili aliran kehakiman yang dominan di peringkat antarabangsa. Hakim yang dipilih bertugas selama 9 tahun dan berhak untuk dilantik semula. Fungsi utama Mahkamah Keadilan ialah mengadili kesalahan melanggar undang-undang antarabangsa dan hak asasi manusia, menyelesaikan masalah pendirian sepadan,
Seterusnya, mengadili kes-kes jenayah seperti pencerobohan ketenteraan, pembunuhan kaum ramai-ramai, penyiksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan. Bahagian utama yang terakhir ialah Sekretariat, iaitu Jabatan Urus Setiap. Setiausaha Agung dipilih oleh Majlis Pimpinan atas cadangan Majlis Keselamatan. Tugas utama Setiausaha Agung ialah menjalankan kerja-kerja pentadbiran, menjalankan tugas pentadbiran PBB. Selain itu, fungsinya juga membawa isu antarabangsa yang mengancam keamanan dan keselamatan dunia kepada perhatian PBB. Seterusnya, memantau masalah ekonomi dan sosial dunia. Selain itu, mentadbir misi pengaman dan menjadi pengantaraan dalam pertikaian antarabangsa. Peranan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Yang pertama ialah membantu menyelesaikan konflik antarabangsa, menyertai pasukan penaman PBB di Conggos pada tahun 1960 bagi menamatkan Perang Saudara. Seterusnya, mewakili pasukan pengaman PBB di Namibia pada tahun 1989 untuk membantu negara untuk mencapai kemerdekaan. Seterusnya, menghantar pasukan pemerhati ke sepadan Iran-Iraq dan ke Kampuchea. Menghantar pasukan pengaman ke Bosnia. Malaysia juga lantang bersuara di PBB menentang dasar apartheid, iaitu diskriminasi terhadap warna kulit di Afrika Selatan. Menyarankan agar benua Antartika menjadi warisan dunia yang menjadi hak milik atas kuasa semua negara. Selain itu, peranan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu ialah menjadi ahli Bank Dunia yang ditubuhkan oleh PBB pada Disember 1945. Seterusnya, menjayakan rancangan FELDA. Selain itu, berperian teguh memerangi gejala penyalahgunaan dadah. Seterusnya, hasil daripada usul Malaysia, satu persidangan antarabangsa diadakan di Vienna, Austria pada Jun 1987. Perdana Menteri Malaysia menjadi yang dipertua persidangan tersebut. Malaysia juga bekerjasama dan menyertai agensi bawah PBB, kerjasama dalam pengeluaran makanan di bawah Agensi Pertubuhan Makanan dan Pertanian, kerjasama dalam bidang kesihatan dan perubatan di bawah Pertubuhan Kesihatan Dunia, dan kerjasama dalam bidang sains dan teknologi di bawah Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Budaya Bangsa-Bangsa Bersatu. Malaysia juga telah dipilih menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB pada tahun 1965, 1989 dan 1999. Tan Sri Zali Ismail menjadi pengerusi Pimpinan Agung PBB. Tan Sri Zali juga dilantik sebagai wakil khas PBB untuk menyelesaikan konflik politik negara Myanmar. Dan terakhir, peranan yang terakhir ialah mendesak PBB menyelesaikan isu Palestin dengan menganjurkan persidangan antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur.